Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab lama ni muka surat 5. Soal apa makna agama? Itu tak? Jawabnya, makna agama itu ialah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak yang dihantarkan akan dia oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf atas khabar Rasulnya daripada suruh dan tegah seperti i'tiqad dan ibadat dan muamalat dan munakahat dan jinayat dan lain-lainnya. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata menzahirkan dan mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Diberi pula kita nikmat dapat agama Islam yang dia adalah antara nikmat besar yang Allah Ta'ala beri atas muka bumi ini setelah diwujudkan kita. Dan kita dapat Islam pula secara percuma tanpa susah payah. Limpah kurnia dia, kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam. Sejak lahir lagi kita dihukumkan Islam dengan sebab mak ayah kita. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi diberi kepada kita, kita dibesarkan, diasuh dalam keluarga, masyarakat, dalam suasana persekitaran yang banyak membantu kita untuk boleh jadi taat, ikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi Allah Ta'ala beri kepada kita, ada keinginan dan kehendak untuk belajar dan memahami perjalanan agama ni, dan disedarkan kita untuk nak memahami, menghayati bagaimana sebenarnya kehidupan beragama ni. Apatah lagi nikmat besar Allah Ta'ala beri pada kita, dipahamkan kita apakah dia nikmat beragama itu dan bagaimana kaifiat untuk beragama itu, dan diberikan kita di kalangan orang-orang yang memang hidup dalam nak mencari agama. Betul perjalanan agama kita secara zahirnya, dan betul perjalanan agama kita ni secara batinnya. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelangsungan kehendak itu dengan diberikan pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula ada kelapangan masa, keterbukaan hati. Diberi pula lagi kita kesempatan untuk boleh hadir dan berada dalam satu majlis ilmu. Alhamdulillah, yang insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman yang kita mula nak masuk perbicaraan. Setelah kita bicara mengenai hukum akal dan pembahagian-pembahagiannya, sedikit pengenalan mengenai hukum akal tu, dia nak masuk kepada pembincangan pertama. Antara maksud daripada kita belajar hukum akal tu, dia nak kenalkan kepada kita apa maksud agama. Soal, apa makna agama?
Dan agama yang dia nak beri definisi dan takrif ni adalah agama mengikut istilah dalam Islam, istilah syarak. Istilah yang dalam bahasa Arabnya disebut din. Okay, lalu sebut Quran, firman Allah Ta'ala, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam. Kalau kita dah ada kefahaman begitu, alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Ta'ala, kita dah faham bahawasanya din ni, yang boleh nama din ni hanya Islam. Selain pada Islam tak dipanggil din. Kalau atas terjemah agama, itu satu hal lah, nisbah nak terjemah agama. Tapi kalau atas nama istilah bahasa Arab, tak dipanggil din, melainkan hanya Islam sajalah din. Lain daripada Islam tak dipanggil din. Itu antara intipati maksud daripada inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Kalau mengikut kaedah bahasa Arab tu, bila kata inna ad-dina indallahil Islam ni, maksudnya Islam tu sajalah din, selain pada Islam tak panggil din. Kalau kita memang tak faham macam tu, alhamdulillah, molek sangat dah lah faham kita. Cuma ada banyak lagi nak kena belajar, nak faham bagaimana nak melalui hidup sebagai orang yang ada agama, ada din ni. Jadi atas terjemah bahasa Melayu, din ni agama. Dan bila sebut agama ni, khasnya dalam konteks Melayu, dalam konteks bahasa Inggeris dipanggil religions. Jadi lainlah definisi dia daripada apa yang kita nak belajar malam ni. Kita nak belajar definisi din ni mengikut dalam kaedah syarak, dalam kaedah Islam, mengikut tarifan dalam bahasa istilah Arab ni, istilah Qurannya disebut din tu. Din ni masih Islam. Lain pada Islam memang tak panggil din. Atas terjemah nama agama, kalau atas nak kira pakai agama tu terjemah bagi din, maka definisi itu kalau pakai ni, kita bicara lagi, adakah boleh selain daripada Islam ni dipanggil agama? Kalau agama ni dengan definisi yang kita bicara ni, adapun definisi agama dalam kamu kebangsaan ke, Dewan Pusaka ke, ataupun uruf yang dipakai dalam masyarakat kita bila panggil agama ni, fahaman anamisma pun dipanggil agama. Dia panggil agama anamisma, agama Hindu, Buddha, Kristian, dan dipanggil agama. Itu dalam konteks uruf kita pakai bahasa Melayu. Tapi kalau tengok definisi nanti, bila tak cukup ciri-ciri dan kriteria untuk nama agama, jadi dengan bahasa Melayu pun tak boleh panggil agama lah, selain daripada agama Islam. Kita tengok ciri dia, insyaAllah, dan cuba kita faham kan, dia nak bagi definisi agama ni apa. Baik, untuk nama agama ni, dia mestilah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak. Dia ada himpunan, maksudnya dia ada satu collection hukum-hukum syarak. Ketetapan-ketetapan syarak, maksudnya ketetapan-ketetapan, ada seseorang yang membuat perundangan, yang tukut bahasa nak terjemah tu, perhimpunan, dan disebut, saya sebut dengan kata collection undang-undang syarak, yang undang-undang syarak pula dia dalam bentuk sekalian, maksudnya tak ada apa perkara yang tertinggal di atas ketetapan yang ada dalam himpunan hukum hakam itu. Atas kata perkataan sekalian ni, maksudnya tak ada apa yang tertinggal. Peraturan yang telah ditetapkan atas nama syarak tu, sekalian urusan kehidupan ada, tunjuk ajar dan hukum hakamnya. Pula tu, itu satu, pertama besar yang dia sebut, ada istilah sekalian hukum hakam. Lagi, dia mestilah pula istilahnya syarak. Maksudnya mesti ada yang mensyariatkan, ada yang mengajar, menentu, memutus, menetapkan hukum hakam tersebut. Dua. Lagi,
mesti pula yang menetapkan tu dan menghantar dan memutuskan, membuat ketetapan tu dihantar oleh Allah Ta'ala. Yang menghantar ni mesti Allah. Ya. Jadi kalau yang bukan datang daripada Allah Ta'ala, tak panggil agama. Ini atas kita bicara kita lah. Dalam kitab ni, memang mestinya ulama' ni, tutup guru ni, dia tak akan bicara sendiri. Dia mesti ambil rujukan daripada kitab-kitab yang telah dibahas oleh ulama' kita dulu. Jadi mestilah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, kalau sebut agama ni, mestilah agama samawi. Macam itulah kalau nak sebut istilah. Samawi ni apa dia? Agama yang datang daripada langit melalui proses wahyu. Istilah langit pasal datang melalui Jibril. Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu atas nama langit, dia turun. Jibril turun beri wahyu. Itu istilah agama samawi kan. Sikit sekali lalu dengan istilah begitu. Mestilah datang daripada Allah Ta'ala. Jadi agama yang tak dipanggil agama samawi ni, yang bukan datang melalui wahyu Jibril, tak panggil agama kan. Lagi, dihantar bagi segala hambanya yang mukallaf. Kemudian pula hantar, utus, bagi untuk hamba yang mukallaf. Jadi pentaklifan ataupun hukum hakam ni diberati, dikenakan kata orang nama mukallaf. Kanak-kanak, orang gila, orang tak ada akal, haiwan, tak kena hukum hakam ni. Dan pula mesti syarat dia lagi untuk nama agama ni atas khabar Rasulnya. Mesti datang daripada Allah Ta'ala. Atas saya sebut tadi, mesti perantaraan dia melalui Jibril kepada Rasul, Rasul sampai kepada umat. Atas perkhabaran Rasulnya, antara perkhabaran ni kata dia ataupun syarak ni apa dia? Daripada suruh. Yang tu bayan bagi hukum syarak. Hukum syarak ni antaranya kata dia ada suruh, ada tegah. Contoh hukum syarak ni seperti i'tiqad, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan lain-lainnya. Setengah-setengah kitab kalau dia perincikan tu, apa dia? I'tiqad, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, adab. Lagi mas'uliyat, tanggungjawab. Tanggungjawab. Itu antara rumusan nak bagi din ni. Itu yang termasuk dalam lain-lainnya kan. Antara bila kata lain-lain ni, kita biasa dengar i'tiqad, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kalau biasa dengar ceramah, cerita-cerita bab nak dirikan kerajaan Islam, rasanya tak asing dengar tu. Dalam tu pula mesti ada adab. Dan dalam ajaran agama juga ada istilahnya tanggungjawab. Itu antara isi kandungan hukum hakam syarak yang Allah Ta'ala hantar melalui Jibril kepada Nabi Rasul untuk kita mukallaf. Yang ni baru panggil agama. Jadi kalau perhati semua ciri-ciri dan kriteria ni, tak ada dah agama ni. Melainkan semuanya nak panggil agama hanya Islam. Dan bila disebut kata Islam adalah agama, siapa yang bawa agama Islam ni? Semua Nabi Rasul yang Allah Ta'ala hantar, semua bawa agama Islam. Tak ada agama lain. Islam ni bukan hanya agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa agama dia apa? Islam. Nabi Yaqub agama dia apa? Islam. Nabi Ibrahim agama apa? Islam. Nabi Adam agama dia apa? Islam. Mana ada agama lain daripada Islam? Satu Quran sebut, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Yaqub pernah wasiat waktu dia nazak dekat-dekat nak meninggal, nak mati ni. Nabi Rasul ni tahu bila nak mati, pasal mereka tak akan dicabut roh melainkan dengan istilahnya dijemput dan diminta izin oleh malaikat Israel untuk cabut nyawa, diizin oleh para Nabi dan Rasul baru dicabut nyawa. Jadi diwasiat oleh Nabi Yaqub, anak-anak dia panggil semua keliling. Dia kata apa? Keadaan ada.
Ya, inna Allah astafa lakumuddin. Kata dia, Allah Ta'ala dah pilih kat kamu din. Dan semestinya faham tu din Islam. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ambil faham sekali lalu ayat Quran tu, tak mana? Tak nak ambil dilalah daripada ayat Quran, nak menunjukkan apa kita bahas ni. Yang kata, dalil daripada Al-Quran dan menunjukkan bahawasanya Nabi-Nabi dan Rasul semua tu adalah atas nama agama Islam. Antaranya Nabi Yaqub dibesar pada anak dia. Allah Ta'ala sendiri menceritakan kisah Nabi Yaqub ni. Nabi Ibrahim pun dia cerita, dia waktu dia nak hadir nak mati, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim pun wasiat macam tu, Nabi Yaqub pun wasiat macam tu. Wasiat apa? Allah Ta'ala dah pilih lah agama tu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jadi apa faham? Bila wala tamutunna illa wa antum muslimun, jadi apa nama din tu? Islam. Yang ni kalau tuan-tuan nak bahas ni kena tengok bahasa Arab lah, kenapa boleh panggil Islam sedangkan muslimun. Muslimun daripada aslama yuslimu islaman, fahuwa muslim, muslimani, muslimuna, muslimina, muslimun. Tuan-tuan tak erti tu, saya sebut melopong lagi. Tapi sekali lalu itulah yang Quran nak menunjukkan bahawasanya memang tak ada dah agama yang Allah Ta'ala hantar pada Nabi Rasulnya, melainkan semuanya ada nama adalah agama Islam. Kalau ada orang dakwa Nabi Ibrahim ni agama Yahudi, Nasrani, merepet je. Mana ada? Bahkan Quran menafikan keadaan itu, kata Allah Ta'ala, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi dia ialah hanif, Muslim. Fokus kita nak sebut Muslim ni, Muslim. Jadi semua Nabi Rasul agama Islam. Jadi faham tu kita pun tak ada jalan lain dah. Mana-mana umat, mana-mana manusia, jin, yang kalau nak selamat tak ada dah agama lain nak boleh dia pakai, yang terpakai dan benar. Dan inilah yang sebenar, mereka Islam aja. Dan memang kalau atas kita buat kaji selidik pun, agama yang memang betul-betul masih original daripada Allah Ta'ala ni hanya Islam. Taurat tak original dah. Injil tak original dah. Bukan kita saja orang Islam kata tak original. Orang Yahudi, Nasrani pun kata tak original lah. Kok kita je bengong tak erti kan? Sikit lah, bengong sikit kita. Yalah kita tak pernah belajar dia Taurat, Injil memang. Kalau kita, ni cerita-cerita orang yang memang Kristian lah kan. Dia orang buat kajian. Dia punya Bible, dia ada Bible dia. Old Testament ke New Testament ke itu, dia memang ada dalam Bible tu, dia buat macam Quran bertajwid, ada color-color tu. Yang ni yang memang truly kata dia daripada Bible, the word from God. Yang ni ni word from prophet. Ni Nabi Isa punya perkataan, bukan wahyu daripada Allah Ta'ala. Yang ni adalah perkataan pengikut-pengikut Nabi Isa. Pasal memang bukan wahyu, memang bukan firman Allah Ta'ala. Memang perkataan ni dia kata apa? Nabi Isa berkata. Takkanlah Allah Ta'ala kata Nabi Isa berkata. Nak sebut kata ada Bible ni tu. Saya tak pernah tengok, tak ada di tangan pun. Tapi cerita-cerita orang-orang yang membuat kajian mengenai kitab-kitab Taurat, Injil apa semua ni. Macam itulah. Jadi mereka pun mengetahui, memang mereka pun mengiktiraf, memang kitab yang ada pada mereka tak original lah. Dah bercampur aduk lah. Antara istilahnya barangkalinya ada wahyu, barangkalinya ada perkataan Nabi Rasul mereka yang dalam tu, dan barangkali ada perkataan-perkataan daripada dia punya companions, para sahabat, orang-orang yang hawari, pengikut-pengikut setia yang mengikut Nabi Rasul, yang meriwayatkan apa-apa perkataan yang pernah disebut oleh Nabi mereka pada ketika itu. Jadi dah tak original lah, bercampur-campur lah. Yang original Quran je. Jadi nak ikut agama apa lagi? Apatah lagi agama yang memang bukan atas nama agama samawi, yang bukan melalui wahyu. Memang dia adalah semata-mata rekaan. Macam mana cara ibadat, cara itikad, gini. Kalau tanya asal usul mai pada mana, memang nanti akan dapat ni semua rekaan. Apatah lagi memang boleh dilihat dengan kenyataan bahawasanya semua ajaran yang ada tu adalah palsu. Wafi bahasa mudah itu. Kita pun walaupun tak pernah buat banding beza agama apa, tak pernah buat kajian,
Atas i'tiqad wajib berpegang din Islam je. Lain pada Islam tak panggil din. Siap. Itulah kita duk wirid sembahyang tu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ni sebab doa pun kita ada doa. Ada doa-doa wirid-wirid untuk guru kita ajak. Amitna ala dinil Islam. Allahumma ahyina bil Islam. Wa amitna bil Islam. Saya nak sebut nasyid-nasyid apa, suara tak sedap kan. Lebih kurang itulah. Maksudnya banyak sungguh. Kita ni berdoa ni sebab doa ulama kita ajar. Kata-kata dan untuk menunjukkan bahawasanya memang kita kena iktiraf Islam saja agama sebenar. Talqin banyak pun Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyan wa rasula raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sekali lalu saya sebut itu maksudnya memang jelas dalam nas kita memang Islam ni agama sebenar. Wajib pegang tu, tak usah ubah-ubah dah. Kalau orang kerat kita, cincang kita sekalipun, wajib berpegang bahasanya agama sebenar ni hanya agama Islam. Lain pada Islam adalah batil, palsu. Takkan boleh ada siapa pun memberi ungkapan semua agama ni sama. Tak boleh. Kalau sebut tu orang macam kaedah dah ada lah, sebab ulama sebut bila agama Islam hanya agama betul, mengatakan semua agama sama, out of order. Keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita nak hukumkan kafir tu, kita bukan mahkamah. Sepatutnya mahkamah Islam, pejabat Islam, pejabat agama Islam lah buat tindakan tu kan. Tapi tengok macam tak ada apa-apa respon pun. Macam tak ada apa-apa pun. Boleh faham saya sebut apa? Tak ada apa-apa. Waduh. Kalau COVID, oi. Hari ni ada apa kes ni? 290 lebih. Bagi siap pengisytiharan. Kluster tembok, kluster. Terus apa? Woi, buat kajian ni, nak buat saringan berapa orang. Detail. Sajalah saya nak guna isu tu. Bab agama macam mana? Dia ada detail. Buat muka gitu sikit. Ni jadi kacau sikit lah. Masalah kat kita ni. Yang ni yang sepatutnya lebih serius pada kita, bab agama lah patutnya. Dia bila dah agama ni, bila kata kita buat serius, maksudnya memang kita kena mengkedarkan semua orang-orang yang mengaji agama ni, semua serius. Kerajaan pun serius. Semua institusi yang atas kata yang bergerak khasnya atas nama pemerintah kita untuk mendasarkan atas agama Islam ni, serius semua dalam bab Islam. Yang mana yang nampak tergelincir, lari, terpesong jauh daripada jalan Islam, baik dari sudut akidah dia, ibadat dia, munakahat dia, muamalat dia, lari atas nama ahli sunnah wal jamaah ni, sepatutnya ambil tindakan terus. Ni satu. Ada orang bercakap macam bodohnya, macam tak kerti ya. Boleh jatuh akidah ni macam mana? Panggil terus, beradab, jumpa majlis agama, jumpa ahli majlis fatwa, panel kerja akidah, jumpa, beradab, jawab satu. Kenapa kau cakap macam ni? Kau belajar kat mana ni? Ambil pernyataan kat mana ni? Nas apa kau pakai? Ulama mana yang kata macam ni? Gedebuk. Kalau salah kau betulkan, taubat balik, isytihad balik, tarik balik perkataan kau, syahadah lain. Tak ada denda. Kau bagilah 1,000. Masuk penjara 2 bulan ke 2 minggu ke? Apa? Pemulihan akidah. Panggil ustaz-ustaz yang mana pakar-pakar tu kata bancuh lagi kepala otak dia. Begitu. Selagi dia tak bertaubat, tak menyesali atas kesalahan dia, jangan lepaskan dia daripada tahanan virus. Lebih bahaya daripada coronavirus lagi. Apa? Punah habis orang. Okay. Macam itulah sepatutnya kita punya cara kehidupan. Satu ulama dulu bila dipahamnya ni, kalau kita belajar sejarah Islam selepas zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, tengok macam-macam berlaku. Ada kerajaan Bani Saljuk, Bani Fatimiyah, ada yang pahaman Syiah, ada pahaman Mu'tazilah ada. Ni kena tengok sejarah lah kan. Saya pun tak apa ingat pasal sejarah ni. Tapi kalau sekali lalu saya sebut umum ada lah. Sampai Raja Sultan, kalau tak ada masalah akidah apa sekalipun, masalah apa pula? Dah cenderung kepada keduniaan, pembunuhan, kezaliman. Sebut pun orang dah mati dah semua. Tak elok nak sebut. Kan? Mudah-mudahan dapat keampunan. Baik sedekah Fatihah kat dia daripada sebut benda-benda jahat yang orang buat tu. Jadi apa saya nak sebut ialah sebab nak sebut kata pemerintah memang ada yang masalah macam ni, tapi ulama tetap bekerja, tetap mengajar, mendidik masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat Islam sejak pada zaman dulu, mereka yang memang faham perjalanan agama ni, mereka tak akan tengok pemerintah. Melainkan pemerintah kalau memang ikut perintah Allah Ta'ala,
memang ikut. Tapi kalau mana yang selewing, yang tak betul berjalan agama, dia tak ikut pemerintah. Yang dia ikut ulama, tutup guru. Dia ikut ni adalah orang yang betul-betul yang atasnya pewaris Nabi dan Rasul. Mereka akan ikut ni. Yang ni lah panduan hidup kita. Al-ulama warasatul anbiya, bukan al-ulama bukan al-umara warasatul anbiya. Bukan pemerintah pewaris Nabi kan. Pewaris Nabi adalah ulama. Dan para ulama memang buat kerja sungguh-sungguh. Pemerintah ni jahat macam mana pun, mereka tetap buat kerja mereka, dan masyarakat yang memang di atas agama yang sebenar belajar dengan apa sepatutnya belajar. Dan mereka, para ulama pun memang istilahnya bekerja keras untuk jaga akidah umat pada masa tu. Tak sibuk pun nak tukar pemerintahan, tapi rakyat dijaga sungguh akidah, mesti kau betul, jangan salah. Pasal nak tumbang dengan pemerintah bukan senang. Itu kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada peluang untuk masuk pemerintahan, masuklah. Tapi tak diajar oleh kita perang kerajaan. Kalau ada peluang macam pilihan raya ni, kalau dulu lah, yang masuk je lah. Itu pun di atas batas-batas syariat yang sangat besar kan. Jangan sampai berjudi apa dan sebagainya. Sebut tu panjang, tapi saya nak sebut pasal sistem yang ada kat kita ni bukan sistem Islam. Jadi kalau ada peluang tu, masuk je lah. Tapi bukan itu kerja utama kita. Kerja utama kita ni, kerja-kerja yang tunggu para ulama buat, bangunkan madrasah, sekolah-sekolah untuk mengajar balik agama Islam ni dengan agama yang sebenar ni. Satu, kita kat Nusantara pun yang boleh menyebabkan Islam bertahan, bertapak, kukuh sampai boleh jaga maruah kita orang Islam. Islam masih kekal sampai ke hari ni disebabkan ulama-ulama kita buat bina madrasah, tunggu pondok kita lah. Itu yang boleh kekal tu. Merdeka macam mana? Merdeka tu pasal tutup guru dan ulama kita lah. Ajar pertahanan akidah. Pondok-pondok apa semua. Mana ada sekolah Inggeris lagi masa tu? Bila ada sekolah Inggeris, merdeka, buat kerajaan sendiri. Yang ni masalah. Yang ni yang menyebabkan jahanam bagi orang Islam ni. Pasal apa? Dia tak pandang dah ulama. Dia buat sijil, tukar dah. Option pelajaran agama ada sikit je, berapa minit aja. Lepas tu pergi kepada akademik. Yang jahanam dengan orang Islam ni, orang bangsa kita ni. Inilah jadi kat kita sekarang. Sikit lah sejarah kita. Yang ni lah kita kena bangunkan balik institusi ni. Dia tu dulu kalau nama sekolah agama rakyat, memang dalam kampung tu, orang kampung tu lah yang membina, istilahnya menyara, beri support besar, fikir macam mana untuk orang dalam kampung ni juga nanti yang pergi mengaji tempat lain, balik jadi ustaz, guru, mengajar anak-anak mereka. Mesti mereka sendiri yang bangun madrasah, susun siapa nak jadi guru, siapa yang kita nak hantar, kumpul duit, hantar. Ni lah panggil sekolah agama rakyat dulu lah. Sekarang macam mana? Tak bagi bantuan macam mana? Habis. Terlentang terap. Itu bila dia bagi kerajaan, bagi bantuan, dia bagi syarat pula. Mesti masuk pelajaran akademik. Silibus dia macam ni. Habis. Pay out. Ada pula CJ pula, pelajaran pula, silibus belajar sikit, makin mudah je. Lepas tu lama-lama CJ agama tak laku pula. Dah buat tapis elok-elok, sekolah pondok apa-apa, kena ada ambil SPM pula. Pondok tak laku. Macam tu. Jadi sekarang. Nak daulatkan balik sekolah agama, sekolah pondok. Orang yang ada kelulusan agama ni sampai tak pandang dah. Dia orang pandang PhD lah. Ni lah sekarang bala yang ada. Sikitlah saya sebut sejarah itu kan, dengan apa yang ada kat kita sekarang. Apa ulama kita buat dulu, sekarang dah bertukar kepala otak kita. Dia dah tak fikir agama, fikir apa saja. Kalau masuk universiti pun apa? PhD. Pasal apa? PhD ni macam satu alat besar, boleh main game. Main game apa? Ada license besar, ada PhD je. Walaupun PhD ni bidang kecil je. Kalau masuk universiti, bukan kalau kata ambil bahagian di ijazah, kalau kata ambil bahagian perundangan Islam, dia bukan belajar semua perundangan Islam. Belajar apa? Syariat Islam, bukan belajar semua. Tambah ambil lagi besar lagi, dia punya tinggi, master, PhD, lagi kecil. Perundangan Islam di negeri Perak, kecil ya? Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri Perak, di negeri Johor, pada zaman Mahyudin, contohlah kan. Itu lah, ketua kerja dia bawa paper dia, itu lah. Tebal-tebal tu. Itu je, PhD.
Tapi dia macam satu license besar, ada PhD macam mana? Boleh cakap dalam semua bidang, pakar, ada PhD. Ni salah. Padahal tak pakar pun, dia dengar merepek yang banyak. Kacau sikit lah bahasa saya macam tu. Orang-orang yang tak ada PhD ni dipandang sepi tu. Tapi jangan tak tahu orang yang tak ada PhD ni lah, kalau mati tak ada siapa nak ganti. Arwah mati siapa boleh ganti? Ni Ustaz Mat Dali tak ada lah. Siapa nak ganti? Saya pun tak boleh nak ganti tempat dia. Saya ada banyak anak sangat nak banding dengan apa dia ada pada dia. Saya pun mengaji dengan dia kat dulu. Biar kan. Kalau PhD, tak mati lagi pun ramai orang doa mati lah. Mampus kau tukar syarah lain. Dekan ke apa ke. Jusah-jusah ke apa. Saya tak kerti nak sebut apa tu. Ni hidup-hidup ni pun. Mantang mampus lah. Mati lah tukar. Pencen lah. Borang kalau keluar 1,000 keluar borang. Semua orang beli. Kalau bayar RM1,000 pun borang tu kena isi. Memang isi. Kena bayar apa bayar. Siapa? Nak lebut jawatan tu. Bagi jawatan untuk guru kalau macam mana? Kita bagi peri kat dia kan. Tak nak je boleh lari. Boleh lari. Siapa? Bukan senang nak duduk jawatan tu. Nak duduk tempat tu. Okey. Sikitlah. Isu tu untuk menunjukkan macam ni keadaan huru-hara yang ada kat kita macam ni lah. Huru-hara dah. Zaman-zaman kita, zaman COVID ni, tutup guru ulama-ulama pun tak dipakai langsung. Yang dipakai siapa? WHO. Mana? Ni penjarakan sosial ni apa? Pejabat agama. Pejabat agama pun tengok rujuk pada WHO. World Health Organization. WHO tu. Bukan, otak. Mula saya nak reka WHO tu benda tu apa kan. Sudahlah, reka macam-macam lagi, marah saya pula kan. Sebab arahan WHO ni siapa? Orang Islam. Ulama Azhar. Ulama Sufi. Ulama Tauhid. Ahli Sunnah wal Jamaah. Mula tak tahu Yahudi weh. Siapa lah ni WHO? Apa? Siapa tu? Yang buat komputer tu siapa nama? Bukan WHO kan? Bill Gates. Bukan. Trump. Tapi suara dia dengar. Jadi saham besar. Tambah pula dia nak buat vaksin ni. Esok satu dunia pakai vaksin untuk COVID-19. Vaksin lain memang pakai lama dah. Daripada babi ke, otak beruk ke, sel janin ke, apa-apa. Jadi kita punya medium untuk pembiakan. Sampai habis semua jabatan yang mesti kata halal. Orang nak kata apa? Siapa yang kata haram, ni kena cop. Ni ustaz ni anti vaksin. Itu yang jadi satu ketika itu tu. Tahun lepas. Orang-orang yang macam tu dia anggap anti. Yang dia anti agama Islam tu dia tak percaya. Tak percaya. Anti perandangan Islam. Bahkan dah akidah pun dah merepek dah. Tak ada vaksin, tak ada sekolah, tak ada vaksin ni. Jadi akidah sampai kat ubat lebih besar daripada akidah kat orang salah. Panjang saya nak syarah tu. Ini nak kata apa? Apa keadaan agama kita sekarang ni? Dah hancur lah. Dah memang tak lama dah umur kita, dunia kita ni kan. Allah, duk ujung dah. Ujung dah. Jadi nak panggil agama ni agama Islam je. Jadi macam mana nak balik pada agama Islam sebenar? Tambahlah ni budak-budak tak boleh main masjid, surau. Main bola boleh. Saya nak main ni dah tengok budak nak main bola kat padang, main takraw. Boleh main padang. Ramai. Pergi masjid ni saya silap kena halau. Budak-budak umur tak umur 15, balik. COVID. Undang-undang siapa? Tutup ulama. Mana ada WHO lah. WHO PBB tu. Pertubuhan Bengong bodoh tu. Saya bahasa mula saya keluar lah ayat tu. Apa benda lah. Market naik kereta api, naik bas apa mana ada penjarakan sosial lah. Kedai makan apa ada apa dah. Tapi masjid ni kira sampai sekarang. Yang nisbah angka makin banyak tu satu lah. Tu pun banyak kat penjara, tembok, kluster-kluster tu lah kan. Macam mana pun nak sebut. Ada tempat yang tak berkenaan ni sepatutnya. Itulah. Saya isyarahnya itulah sekali lalu kan. Jadi peraturan ni, peraturan apa sebenarnya? Kalau tengok ni ada hidden agenda ni. Mesti ada hidden agenda. Siapa yang mastermind? Kan ni? Itu Allah. Jadi asal nak sebut agama tu. Jadi nak panggil agama ni Islam je. Mula tu kita sendiri sebagai orang Islam, sejauh mana kita dah faham Islam tu. Okey. Yang ni yang kita nak masuk seterusnya. Dia kata, soal pula.
Jadi sekali lalu kita tengok dah faham kita agama Islam ni lah agama betul. Alhamdulillah. Kita pun kita kata mujur lah aku agama Islam. Mujur. Sampai dengar. Bila kita belajar Islam? Apa rukun Islam? Boleh bilang. Tapi apa syarat asah Islam? Memang saya nak bercara situ. Kita tengok sekali lalu dulu apa sebut dalam kitab. Umum. Apa nak sebut? Definisi disebut oleh ulama' untuk guru kita tentang apa yang dipanggil Islam. Sekurang-kurang nak mahu Islam. Macam ni, masih lagi sah panggil Islam. Sekurang-kurang untuk mengekalkan status quo sebagai orang Islam. Macam ni. Saya nak sebut mengenai syarat sah Islam tu. Kalimah syahadah tu. InsyaAllah saya sebut tu. Kita baca tadi tu. Baik. Jadi sekali lalu kita sebut dah bab agama yang tu. Adalah rasanya saya sebut itu dah. Jadi nisbah kat kita lah kena pergi belajar. Macam mana nak bagi faham Islam yang istilah syumul, Islam yang kafah. Itu istilah-istilah yang orang pernah sebut lah. Apa syumul ni? Yang lengkap. Maksud Allah Ta'ala atas kata, kita belajar ta'rif tadi, dia bagi kita agama ni, tak pernah ada satu urusan pun dalam kehidupan kita yang istilahnya terkeluar dari, ataupun yang tak ada diajar dalam agama. Tak ada diajar dalam Islam. Tak ada. Quran bagi isyarat ma farratna fil kitab min syai'. Kami tak pernah tinggal, tak pernah abaikan apa benda pun dalam Quran ni, dalam segala urusan. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tak pernah tinggal dalam Quran ni apa syai', sesuatu pun tak ada tinggal. Semua perkara Allah Taala mention, dia sebut, apatah lagi dengan ada huraian daripada Nabi SAW, apatah lagi zaman kita ni dah berlalu dah sahabat tabi'in, tabi'in, ulama dah buat semua rumusan daripada Al-Quran dan hadis. Macam mana kita nak melalui kehidupan ni sebagai as a Muslim, yang seluruh kehidupan kita celak-celak mata sampai nak pejam balik, busuran zahirnya, batinnya, ibadatnya, muamalah, munakat, segala-galanya, kencing, berak, basuh, semua tak ada benda yang tertinggal, yang semuanya pasti ada ajaran dalam agama kita. Cuma kat kita lah belajar tak belajar. Khasnya paling besar nanti kita akan tengok, khas kita belajar bab akidah ni. Bab akidah lah paling besar sekali yang kita kena jaga. Yang akidah ni istilahnya adalah usul, dan ibadat yang kita susuli selepas akidah kita yang betul ke Allah Ta'ala ni, yang ni adalah dia panggil furuk. Kalau tak kata furuk tu pun nampak pelik sangat lagi. Akidah ni adalah matbu', ibadat ni tabi', yang cukup istilahnya. Apa maksudnya? Ibadat yang kita buat ni, dia mesti menyusuli di atas akidah kita ke Allah Ta'ala. Iman kita ke Allah Ta'ala. Iman kita ke Rasulullah. Dengan tu kita bersyahadah. Dengan tu kita sembahyang. Dengan tu kita puasa, kita zakat, kita haji. Segala perintah Allah Ta'ala ni, dasar dia atas akidah kita dengan Allah Ta'ala. Syahadah kita ke Allah Ta'ala. Syahadah kita ke Nabi Muhammad. Dengan tu kita mengikut ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dengan hati sentiasa musyahadah pada Allah Ta'ala. Yang tu pun kadang pelajaran tu pun, yang tu pun kita awal-awal lah kan tuai lah. Pasal kita dapat Islam, pasal mak bapak kita Islam. Kalau sebut pelajaran Islam yang ada kat kita, kalau bagi seorang-seorang cerita apa dia Islam, yang kata orang awam, ustaz pun kata, kasar sikit lah ayat tu kan. Ustaz pun tak boleh nak cerita Islam tu, yang betul-betul macam mana. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kat sini katanya, pasal bila sebut Islam ni, kita dah di atas kata tak pernah belajar betul-betul secara formal, jumpa tok guru alim ulama yang pakar menceritakan perjalanan Islam sebenar ni. Islam yang ada kat kita, dia macam Islam macam orang buta meraba-raba gajah. Yang tu misal tok guru kita berceramah kita dulu satu masa dulu memang masyhur misalan ni kan. Orang buta meraba gajah macam mana? Orang buta dia tak nampak gajah. Orang buta dia buat macam mana? Dia hanya boleh raba je. Gajah ni tak besar kan. Jadi ada yang pegang ekor, ada pegang telinga, ada pegang badan, ada pegang kaki, ada pegang belalai. Jadi dia akan bagi tasawur dia tentang Islam mengikut apa yang dia pegang je lah. Dia tak boleh tengok keseluruhan tu. Jadi ada yang pegang belalai, kata dia, gajah ni macam tempat keluar air mesti basuh tu. Kata dia. Pasal dia pegang keluar air. Macam tu lah. Pegang tiang, kata dia. Macam tiang masjid. Besar kata dia. Sepemeluk. Ada yang kata gajah ni dinding. Pegang badan. Macam dinding tu. Besar. Ni gajah. Pegang telinga, kata dia, macam nyeru tu. Besar kata dia. Boleh kepang. Ada yang kata, ada pula. Macam pedal duster lah. Kata dia. Pegang ekor. Ini masing-masing. Ada yang kata Islam ni dakwah je. Keluar 3 hari. Ada yang kata
Islam ni takbir. Politik, mengundi. Sabah pun pergi, Covid pun Covid lah. Contoh lah. Ada Islam ni duduk masjid surau je. Ada yang kira menggaji mondok je. Yang lain tak peduli lah. Ada duduk kira zikir je. Ni Islam yang macam orang buta apa gajah. Dia kena ada orang celik. Tengok. Ni Islam. Siapa celik ni? Ni dah ulama tutup guru. Dia cerita satu. Satu kita kena duduk bawah tutup guru. Kalau kita hanya duduk di bawah kumpulan firqah-firqah yang macam orang buta tu, orang buta lah kita. Kita tak faham lah agama. Kita akan faham agama dalam skop yang kecil. Agama ni apa? Buat sekolah, pasti, taski, seriti, mau pergi bahasa-bahasa gitu. Lepas tu kalau nanya, untuk pergi masuk universiti buat fakulti Islam gini-gini. Islam macam tu lah. Dia faham Islam macam tu je lah. Islam bukan macam tu lah. Dia kena orang cerdik pandai, faham betul-betul Islam ni apa. Perjalanan Islam macam mana. Bila ada orang tak faham ni tu yang istilahnya macam orang buta, kau buta. Kasarlah sikit ayat tu kan. Kau buta. Ada orang ni faham Islam ni hanya tengok Quran hadis je, tak nak tengok dah ulama. Mazhab-mazhab pun dia tak faham. Buta tentu pula tu Allah. Orang kata zaman kita lah ni makin susut kefahaman tentang agama ni. Kita sendiri pun kalau kita semak muhasabah diri kita, banyak kat kita pun sendiri ada masalah kefahaman tentang apa skop Islam yang kita faham sebenarnya. Allah. Baik. Jadi kalau gitu, asal saya nak sebut tadi, jadi Islam ni dia meliputi seluruh kehidupan kita. Jadi tak boleh jadi macam orang buta berapa gajah. Bila jadi orang buta berapa gajah ni, itu yang tikam-tikam ni, kumpulan ni kata orang ni tak betul, yang ni kata tak betul, yang ni betul, yang ni betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul, tak betul. Habis, sedangkan semua tu ada kena satu orang kumpul, dia jadi mastermind, kumpul lah. Kamu semua mesti duduk aku. Siapa yang orang semua nak terima satu orang yang beri walak pada Tok Guru ni, ahli ulama ni, orang besar ni, yang dia ni faham dalam segala perkara, kita akan rujuk pada dia. Tok Guru macam ni lah yang payah. Tak ada lah sana. Tak ada lah. Zaman belakang kita ni banyak ada sebut kita tunggu Imam Mahdi je lah. Bila Imam Mahdi nak turun? Jangan tak tahu Imam Mahdi nanti lepas tu Dajjal. Kena jumpa Dajjal lah lepas tu. Ui, senang tu kan nak tunggu Dajjal. PKP pun dah tak sanggup tunggu duduk rumah lah. Beberapa bulan. Dajjal ni tuan hari pertama setahun. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bayang nak. Macam mana nak duduk 6 bulan siang, 6 bulan malam? Saya sebut macam tu pada dah. PKP ni siang malam macam ni 24 jam lagi. Boleh lagi beli barang, makanan, gas apa boleh pergi. Naik kereta pun kalau ada sekatan jalan raya ke apa, tunjuk ada surat polis apa-apa boleh pergi lagi, boleh jalan lagi. Boleh lagi bekalan makanan, air, elektrik apa semua ada. Dajjal esok 6 bulan malam. Sewil lah perjalanan dunia ni. Macam mana kita punya PKP tu? Memang tak ada perintah pergerakan, kawal pergerakan pun. Memang pergerakan semua akan terkawal. Terhenti pergerakan. Bumi pun terhenti. 6 bulan duduk macam tu. Tak pusing lah. 6 bulan. Dah sewil lah perjalanan dia. Tu hari pertama Dajjal. Dajjal 40 hari je. Saya sebut macam tu pada anak. Tak saya cerita Dajjal lagi. Dia nak kata, macam mana kita nak hidup masa tu. Kalau saya ni orang selalu tanya bab-bab PKP apa ni, saya kata memanglah tutup guru kita pun ada bagi isyarat gitu dah pasal Dajjal tu satu hal. Apa saya nak sebut ialah ni apa ni? Ni ialah latihan untuk bertemu Dajjal. Sebenarnya. Cuma kok kita ni tak dan kot. Saya kata saya lah aku tak dan. Tahu mau panjang lagi saya tak tahu lah. Generasi belakang ni memang jumpa lah. Anak-anak muda kita ni, tuan, tu berapa orang tu boleh selamat tu tak tahu Tera yang kita duk pernah mengaji guru, berceramah, pergi mengajian apa, tu pun lepas buka balik masjid, berapa orang yang datang, yang terkorban berapa ramai. Tambah anak-anak kita yang tak boleh main masjid surau tu, yang tak ada latihan untuk main masjid surau, dah terhenti berapa bulan dah tu. Nak suruh main masjid surau balik bukan senang tu. Sekolah kapak pun tak boleh buat semayang jemaah tu kan, kena semayang balik rumah, main semayang negeri. Orang tak bayar tau. Ni undang-undang siapa? Memang kena risau banyak. Kena risau banyak. Masalah apa ni? Punya bala ni. Sebab yang kalau saya lah, saya bagi arahan. Dulu saya pun semayang kan, masa mula-mula PKP tu, semua semayang fardu ada kunut. Itulah dia kunut tadi lah. Kunut nazilah tu semayang fardu. Tiap semayang fardu ada kunut. Ni
Memang kena buat kunut setiap sembahyang fardu katanya. Saya tak tahu bila nak mula balik. Bila hari tu dah surut dah, saya berhenti kunut sembahyang fardu ni. Ni tengok gaya nak kena kunut balik. Kunut nazilah ni bukan lepas sembahyang fardu untuk buat kunut, bukan sembahyang hajat, bukan. Kunut nazilah ni setiap sembahyang fardu kita ada kunut. Pada rakaat terakhir, maghrib ada kunut, maghrib ada kunut, isyak ada kunut. Semua sembahyang ada kunut. Subuh memanglah ada kunut. Kan? Zuhur ada kunut, asar ada kunut. Setiap waktu ada kunut. Saya masa kat rumah itu buat sembahyang kunut sampai anak yang sekolah pasti tu tanya, pasal apa abah kunut setiap sembahyang? Zuhur pun kunut, abah tinggal sembahyang subuh kah? Tak ada lah, mak dia cerita, tak ni kunut nazilah. Kenapa? Anak je ni mulut banyak tanya. Tanya, ya lah. Kunut ni pasal banyak bencana. Siapa bencana? Ni tak pergi sekolah ni. Bencana lah. Kunut apa ni? Kunut nazilah. Kunut nazilah. Memang kena setiap sembahyang fardu kah? Sembahyang sunat tak ada kah? Sembahyang sunat tak ada kunut nazilah. Kunut nazilah ni setiap sembahyang fardu. Nah, pasal bila nak baca kunut nazilah ni? Rakaat terakhir pada setiap sembahyang fardu. Tak payah baca tambah-tambah, tak apa. Baca kita baca sembahyang subuh sajalah. Tak perlulah Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab. Tak payah perlu baca tu. Baca kunut biasa pun padan dah. Ada dalam doa tu antaranya waqina birahmatika syarra ma qadait. Dia dah lah tu. Itulah kunut tu. Nazilah tu. Peliharalah kami apa benda buruk yang telah kau takdirkan atas kami. Padan dah ayat tu. Untuk kunut tak perlu. Kalau tak kerti hal ni tak payah baca doa kunut. Tak payah tu. Doa kunut yang biasa tu pun padan dah kalau ikut. Kalau ada baca kunut nazilah pula sampai ada orang soal macam ni. Allahumma asrif irfa' anna COVID-19. Boleh tak? Cakap orang putih. Dalam masa doa kunut. Tak batal ke semayang? Pasal antara benda batal semayang ni, cakap yang selain pada bahasa Arab. Dalam doa sekalipun mesti cakap bahasa Arab. Dah kelahi pula bab tu. Kan payah tu. Tadi cik pasal aja. Allah idfa' annal bala' kan mudah tu. Wal waba' wal fasya' wal munkar wal fitan. Kan senang tu. Ni irfa' anna COVID-19. Bahkan saja dia pasal dalam pekah wadah. Waktu jawab mengapu pekah Allah. Yang tu memang satu hal dia. Kita sakit kepala dah buat ni. Orang suruh baca asal tak mau. Konon nak canggih. Canggih-canggih bagi semua itu dah tak kerti nak jawab. Saya dah jawab tu kali apa dia? Tinggal je benda-benda khilaf ni. Ambil sebut je irfa'an al-bala. Tak ada pun baca je. Waqina bi rahmatika ataupun tak ada rahmatika ataupun waqina syarra ma qadait. Selesai. Ikutlah. Sikitlah isu-isu sekeliling tu. Yang kata kita memang perlu ada pemimpin yang nak tahu Islam semua ni. Yang kita nak faham balik Islam keseluruhan ni. Macam mana Islam kafah ni. Islam yang cumul ni. Melengkapi ni. Khasnya kalau kita sebut berakidah ni. Islam yang bukan Islam macam kita dapat Islam baka dan keturunan. Praktikal Islam ada. Tapi batin kita kosong. Yang inilah Islam yang kita kena belajar banyak kan. Dan kena cari tok guru yang betul-betul serius. Yang faham dalam perjalanan ni. Pasal nak cari tok guru dalam perjalanan batin. Nak hidupkan hati sanubari kita ke orang salah ni. Tok guru ni lah yang payah dicari. Dalam 1000 nak jumpa seorang pun susah tuan. Jangan tak tahu kan. Yang boleh asuh batin kita. Macam mana untuk istilahnya hadir hati ke orang salah. Tok guru ni lah yang susah. Tok guru ni yang susah. Tuan-tuan kalau tanya kat saya pun angkat tangan. Saya boleh cerita dekat apa saya boleh cerita. Tuan-tuan nak jadi anak murid saya nak jadi anak murid batin ustaz. Saya belum ada upaya lagi. Saya pun tak dapat ijazah secara rasmi daripada guru yang saya duduk mengaji untuk saya boleh atas namanya apa, jadi mursyid untuk pimpin anak murid untuk jadi mursyid dalam bab batin perjalanan agama. Saya tak dapat. Saya mengaji ni sebab saya mengaji bab akidah, tok guru duk ajar, diizin dengan kita ngajar. Masa arwah Pak Tim dulu pun dia hidup, saya pernah ngajar tahun dasar, kita duk ngajar ni, dia pun tak pernah komplain kita mengajar. Dan dia yang suruh kita mengajar, dia yang bagi arah mengajar. Kalau tempat lain pun dia duk mengajar kat Masjid Kuala Kangsar, Taiping apa. Kalau ada orang minta, tanya ada tak anak murid Pak Tim mengajar, dia panggil saya. Kata dia suruh telefon saya. Suruh tanya dia ni, nama Ahmad Rozaini ni. Kalau dia boleh mengajar, bagi dia mengajar. Jadi saya dapat izin untuk guru hak tu.
Adapun nak ajar perjalanan batin, saya memang pergi ngaji sampai ke India tu, tapi yang tu saya tak dapat license daripada Tok Guru, daripada Syekh untuk saya sendiri bawa perjalanan batin ni. Lagi, saya pun masih belajar. Sebab tu. Sebab tu siapa nak cari Tok Guru mana nak ajar perjalanan batin. Jadi saya ajar kat tuan-tuan ni semua ilmu aqaid zahir je ni. Bukan perjalanan batin lagi. Perjalanan batin dia belajar khas, disiplin khas. Belajar orang kata disiplin khas, murid dengan guru. Nisbah belajar, saya kitab pun saya ada baca Minhajul Abidin apa. Memang ilmu-ilmu batin baca kitab hikam. Nisbah syarah macam tu, tapi syarah am lagi lah. Bagi panduan macam ni, tuan amal lah sendiri, buatlah, susunlah. Baca Quran, selawat, zikir, susunlah sendiri. Saya sendiri nak ajar macam ni, duduk bawah pimpinan saya, tak ada. Saya pun kena mimpin lagi. Saya pun istilahnya baru bertatih lagi. Jalan pun terhegih-hegih lagi. Allah. Guru ni lah susah kan. Guru ni susah. Kalau berceramah ramai PU, berapa PU dah yang ada. Sorry lah saya sebut tu lagi marah orang. Imam muda, banyak imam muda. Penceramah ni tak kira lah. TV3, TV9, TV apa, saya nak sebut TV hijrah, tak hijrah. Okay, lalu itu. Tambah lulusan-lulusan agama ni, wah Al-Hafiz pun ramai. Al-Hapus pun ramai. Ya Wahab pun ramai je. Ni masalah. Ustaz Mibegi pun ramai juga. Ya artis pun belajar baru 2-3 tahun pakai tudung, dah jadi penceramah. 2-3 hari pakai sorban, dah jadi ustaz pun ada juga. Ustaz Mibegi ni. Ada juga. Orang belajar 20 tahun pun kerana tak berani cakap dalam bab agama. Dia 2-3 hari cerita bab agama. Cerita bab Islam. Canggih. Pilot pun boleh cerita bab Islam. Peguam pun cakap bab Islam. Wow, doktor pun cakap bab Islam. Error doktor ni. Kita cakap bab doktor, dia marah. Dia kata bukan bidang ustaz. Yang kau cakap bidang agama tu, tak apa. Bertampur lagi tu. Okay. Saya tak boleh, saya bakal macam tu sikit. Kita cakap bab kesihatan, ustaz tak tahu bab vaksin ni, ustaz mana boleh cakap bab vaksin. Yang kau cakap kata boleh suntik vaksin ni, kau cakap macam tu, tak apa. Halal. Saya cakap berdasarkan JAKIM. Kau nak tahu JAKIM betul tak betul? Saya kalau jenis lain macam tu lah saya. Allah. Sebutnya tu dia marah sikit tadi. Saya temper lagi. Tak tahu. Ni pun dah suhu dah lebih 38 ni. Ambil tengok suhu saya. Jadi ni duduk dalam ikon ni tak boleh tak buka depan ni kan. Yelah bukaan ni pun buka lagi 45 suhu saya. Ibu. Tu ni ambil. Dia kata tangan tak betul kat kepala betul. Ambil kat kepala buat macam mana? Untuk 50 lagi menggelegak lagi. Dah je sikit sebut melapak begitu. Nyambi-nyambi tu. Baik. Soal, apa makna Islam? Sekali lalu. Islam ni apa? Kita tengok. Yang ni pun Islam dia nak sebut. Yang ni adalah serendah-rendah untuk faham Islam. Ni lah status quo Islam. Yang kita pun banyak dah faham bab ni. Tapi sekurang-kurang untuk jadi orang Islam macam ni. Islam ni pun Islam indan nas. Di sisi Allah Ta'ala, wallahualam. Kita tak tahu. Pasal yang ni SOP mengikut para ulama kita sebut. Berdasarkan yang kita nahkum bil zawahir. Kita hukum dengan zahir. Inilah. Kita masih orang yang berciri macam dia akan sebut macam ni. Yang ni masih panggil Islam. SOP yang atas standard. Piawaian, standardized itu kot bahasa sebut macam tu kan. Yang ulama kita dah sebut dah. Ini kaedah. Kalau ada macam ni masih hukum Islam kat dia. Mati pun tanam perkuburan Islam. Mandikan dia, kapankan dia, sembahyangkan dia, tanam perkuburan Islam. Antara itu yang kita boleh sebut. Adakah memang dia ni di akhirat esok lepas sungguh-sungguh di sisi Allah Ta'ala? Yang tu wallahualam tu serah ke Allah Ta'ala. Batin kita tak tahu. Jadi antara benda Islam ni yang tu yang saya nak sebut nanti sikit hujung tu. Dah faham sekali lalu macam ni. Perjalanan batin macam ni. Tu kalau panjang sambung ke depan. InsyaAllah. Baik. Sekali lalu tengok. Apa makna Islam? Makna Islam itu mengaku lidah seorang mahu dan menerima. Kita baca dulu sekali lalu. Segala hukum-hukum yang didatangkan oleh Rasulullah SAW daripada perkara yang maklum pada agama di sisi orang Islam dengan darurah dan tiada engkarkan dia dan tiada ditolakkan dia seperti sembahyang dan puasa dan lain-lainnya, dan jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun, seperti tiada pernah sembahyang seumur hidupnya dan tiada pernah puasa seumur hidupnya
dan makan babi, dan minum arak, dan berzina, dan bunuh orang, dan bunuh diri sendiri sekalipun, masih Islamlah dia, selama tiada buat perkara yang jadi murtad, na'udzubillah min zalik, tetapi Islam yang fasik berdosa besar. Sekali lalu saya baca tu. Dia faham? Kena syarah ke tak? Tapi kalau ikut statement dia macam tu lah. Kita sekali lalu tak. Saya kalau syarah betul-betul panjang juga tu, tapi kita ambil very light knowledge lah, insyaAllah. Baik, atas bahasa kalau ikut Islam ni maksudnya serah diri. Total Allah Ta'ala. Itu Islam. Kalau ikut cerita lurah tu pun pandai dah kan. Untuk faham Islam ni. Kita ni betul ke serah diri ke Allah Ta'ala? Serah diri betul ke dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW? Boleh ke serah diri betul-betul untuk kita serah diri kita, untuk kita buat ni aku nak hidup cara agama. Apa nak jadi ke aku pun jadilah. Kalau semak tu takut-takut disqualified kita ni. Dia pun syarah panjang tu. Sekadar kita tengok apa definisi dia disebut. Yang ni yang saya kata tadi, standardized yang disebut ikut SOP yang ulama kita sebut, sekurang-kurang untuk nama Islam macam ni, masih hukum Islam kat dia. Jangan hukum kafir kat dia, jangan hukum murtad kat dia. Kalau mati walaupun sejahat macam ni, selagi tidak ada perkara-perkara yang istilahnya membatalkan Islam dia, kita hukum dia Islam. Kalau mati pun sembahyang mayat, kalau andai kata ditanya, apa kita nak saksikan atas mayat ni? Baik. Pasal apa baik? Nak banding dengan orang kafir, dia masih baik. Apa yang kita nak saksikan atas mayat ni? Baik. Apa kita nak kata atas mayat ni? Baik. Baik. Masih baik. Kalau kita tak tahu baik pun, tu kata, baik tu ada doa, dan baik tu nisbah banding dengan orang kafir. Orang kafir macam mana baik pun tak baik. Macam apa? Dia kafir. Dia ni, macam mana jahat sekalipun masih baik macam apa? Dia Islam. Pandang pada sudut tu. Kalau tempat kita rasanya tak ada amalan. Lepas yang mayat tanya tu kan. Ada. Tak ada. Belah-belah Kedah ada. Ada setengah-setengah tempat memang amalan tu. Memang ada kalau kita belajar bab hadis-hadis bab fadail memang ada. Bahkan dia termasuk dalam doa. Dia masuk dalam doa. Kalau arwah batin dulu saya duduk ngaji, saya ingat dia tak nak beramal hak tu, kata dia pasal tak nak jadi kita bersyahadah zur, kata dia. Syahadatul zur. Maksudnya saksi palsu. Kalau tanya pula apa kita nak saksikan atas mayat ni? Baik. Kita tak kenal dia, dok kata dia baik. Kan masalah tu. Tapi macam mana pun atas tutup guru yang ada setengahnya mengamalkan macam ni, dia kata yang tu doa kita di atas umumnya orang Islam ni baik berbanding dengan orang kafir. Baik. Kata baik itulah. Tapi kat area sini tak ada. Nak kata ada setengah-setengah tempat memang yang tu amalan dia. Dan soalan pun dia ada soalan kemas. Saya tak berapa nak perhati amalan tu. Yang tu lah soalan. Bagi soalan pun sama je. Apa kita nak saksikan atas mayat ni? Baik. Apa kita nak katakan atas mayat ni? Baik. Apa kita nak doakan pada mayat ni? Baik. Apa kita nak harapkan pada mayat ni? Baik. Ada tempat dia ada soal khas tu. Ma naqulu bi hadzal mayyit ahlul jannah. Ma nashhadu ala hadzal mayyit ahlus sa'adah. Jawapan pun dalam masyarakat tu dia dah apa dah. Ini budaya dia mah. Untuk berdoa kepada mayat selepas pada setiap kali selesai sembahyang mayat. Di atas soalan kata, boleh ke tak beramal? Memang ada tempat beramal. Jadi nisbah fadail pun kalau kita belajar hadis, ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan berdoa, ataupun ada orang sentiasa mendoakan mayat ni walaupun dia jahat, ada mendoakan kebaikan kat dia dengan sebab doa baik kat dia. Allah Ta'ala berikan dengan rahmat Allah Ta'ala kebaikan pada dia, bagi dia jadi ahli syurga dan beri pengampunan pada dia. Masa termasuk dalam doa. Sebut tu panjang, saya pun tak apa hadis-hadis tu, tapi nisbah saya ingat lalu kitab ada hadis-hadis fadail gitu. Ya. Baikot yang mana? Orang yang jahat tu. Kedah kita doa lagi lah. Talqin pun kita kata, talqin pun dia faham tak tu, kita duk ajar ma rabbuka kat masjid, sama duk hidup tak biasa dengar, duk ngaji kan. Tak biasa duk ngaji, tak biasa dengar masjid pun. Duk biasa tengok TV lah. Dengar Astro lah. Kita tanya, iza ja'aka malaka ni. Enggak ada erti ke apa kita cakap tu. Kan? Macam mana buat pak? Doa lagi lah. Doa lagi lah. Nak boykot pun
Doa lagi lah. Itulah kan. Kita diajar. Saya nak sebut pasal memang saya ngaji ada guru memang ajar itu. Dia semayang, orang tak payah kita semayang, tak payah duk panggil aku dah. Ada yang macam tu. Memang saya ngaji ada guru yang cengeng macam tu. Tapi di atas kaedah kita ni, istilahnya ada isyarat dalam hadis Rasulullah kata, hadis musalsal ni kita belajar. Dia kata irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, bersifat kasih sayanglah pada siapa yang ada di muka bumi. Hanya pada orang Islam kita. Jahat macam mana pun, semayang-mayang tu dia doa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Habis semayang-mayang doa lagi. Doa tu doa lagi. Allah bihaqi Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah tu wa'aziba hadzal majlis. Waja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Doa lagi untuk dia. Allah maghfir lahu warhamhu. Doa lagi. Tadi dah doa dah. Doa lagi. Namanya apa? Doa. 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 Baik. Jadi Islam ni untuk nama Islam mengaku lidah. Jadi Islam ni atas dia sebut ni rukun Islam atas nahkum bizawahir. Kita hukum zahir ni. Lidah ni mesti mengaku mahu dan menerima akan segala hukum-hukum yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasnya yang mesti dia mengaku ni dengan lidah ni mana? Daripada perkara yang maklum pada agama di sisi orang-orang Islam dengan darurah. Yang ni istilahnya kalau bahasa Arab dia panggil, dia mesti mengiktiraf, mengaku perkara yang syai' maklum fid din bid darurah. Bahasa Arab dia. Apa benda ni? Apa benda yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada umumnya semua orang Islam, walaupun kanak-kanak, walaupun orang baru masuk Islam, bahkan kalau saya punya ayat, orang kafir pun tahu yang ni adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mesti iktiraf, ni tak boleh bangkang sikit pun. Yang istilahnya benda yang syait maklum fid din bidarurah. Apa saya sebut bahasa Inggeris? Something that simply known among the Muslims. Cakap putih lah sikit. Lagi cakap Melayu tak apa nak faham. Cakap putih lah kan. Yang simply known among the Muslim. Maksudnya, actually, every Muslim will know that this is sebahagian daripada apa yang diajar in our religion. Campur pilah orang putih itu kan. Inilah yang diajar dalam agama kita. Tutup aurat, sembahyang jemaah, ada azan, ada masuk jawi, mencuri potong tangan. Common knowledge itu ya. Istilahnya common sense, common knowledge. Islam, babi haram, zina haram, judi haram, arak haram. Yang ni orang kafir pun tahu. Orang Islam tak boleh main judi. Bulan Ramadan kena puasa. Orang kafir pun tahu. Satu hari satu malam itu apa nyanyi-nyanyi itu 5 kali dengar. Dia pun faham ada azan sembahyang 5 waktu, ada puasa tak boleh makan bulan Ramadan. Itu pergi haji, dia pun tengok orang pusing, orang Islam itu apa pusing-pusing itu. Pusing itu tawaf lah kan. Jadi benda-benda yang maklum fiddin bid-darurah. Khasnya maklum fiddin bid-darurah ni agama Islam. Rukun Islam, rukun iman. Bab malaikat, nabi, rasul, ulama, tutup guru, tutup aurat. Yang istilahnya dia panggil syai' maklum fiddin bid-darurah. Something that simply known among the Muslim. Maksud simply known ni ordinary Muslim pun actually he will know about this. This is sebahagian daripada yang diajar dalam agama kita. Itulah sekali lalu apa yang dipanggil maklum fiddin bid-darurah. Budak-budak pun tahu. Mencuri pun tahu apa? Betul tangan. Dia pun faham. Kalau tak faham tu memang bodoh tu, saya kira lah tu kan. Kalau ada benda yang istilahnya perkara hukum rumit-rumit yang biasanya tak akan diketahui akan dia, melainkan orang yang khas mengaji Islam, yang tu kalau dia bangkang atau kalau dia nafi, dia tak menyebabkan jadi murtad. Pasal benda tu orang khas saja tahu. Macam mana pun dari segi adab, kalau boleh jangan bangkang. Ini disiplin kita. Sebaiknya kalau tak tahu bertanya dulu. Tapi macam mana pun kalau dia bangkang, kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah, kita tak hukum kafir di atas dia. Pasal jika apa yang dia bangkang tu benda yang benda ni rumit, orang tak ramai orang tahu. Orang kena ustaz pun tak tahu benda ni. Kasar sikit ayat tu. Contohlah bab paraid. Ada ustaz tak kerti paraid. Sorry sikit kalau ada ustaz yang tak tahu paraid ni.
Tanya paraid, macam mana Ustaz? Saya tak tahu paraid ni, kan tanya orang lain. Ustaz, tak erti paraid. Jadi kalau ada orang bangkang, misalnya, anak lelaki, misalnya ada anak perempuan, anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki ni mesti dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Kalau satu orang ni mati, tak ada dah waris lain, melainkan anak lelaki, anak perempuan. Kalau duit ada 3 juta, satu orang lelaki, satu anak perempuan, anak lelaki 2 juta, anak perempuan 1 juta. Contohlah, kan? Bila dapat keputusan ni, dia kata apa? Ni tak adil. Inikah agama Islam? Orang perempuan sepatutnya dia lah dapat banyak, kenapa dapat sikit? Orang perempuan tak kerja, duduk rumah, stay at home lah tu, suri rumah. Lebih kurang bahasa itulah, saya buat gogok sikit tu kan. Ni tak adil ni. Ini ajaran Islam. Kan bahaya cakap gitu. Tapi boleh jadi kufur tak? Dia tak bodoh dia tu. Dan ilmu ni tak semua orang tahu. Tu kata ustaz pun ada yang tak kerti. Engkar kan dia, tak jadi kufur. Tapi berdosa. Pasal apa? Dia tak termasuk dalam syait maklum fiddin bidururah. Yang ni tambah zaman kita lah ni, tambah dalam hadis tersebut, ilmu yang mula-mula diangkat daripada kalangan umat Nabi SAW ni ialah ilmu faraid. Ya. Kerana bukan saja ilmu, amal lagi jauh. Ilmu dah orang tak kerti, amal lagi jauh. Ada orang boleh mati tak tahu. Tu yang harta orang Islam berlonggok berbilion-bilion. Sampai kena buat pula satu amanah raya lah, apa benda lah, untuk menyelesaikan isu-isu persakaan. Mula tu asalnya selesai, habis-habis dapat upah, dapat gaji, baru isu tak selesai juga. Panjang saya sebut tu. Banyak saya bebel lah lagi tu. Saya nak beri contoh tu ialah antara perkara-perkara yang istilahnya benda tu bukan syait maklum fiddin bidururah. Siap. Jadi setiap orang Islam ni untuk nama kekalkan status dia sebagai orang Islam ni, apa yang panggil syait maklum fiddin bidururah, dia mesti kena mengiktiraf, kena mengaku di lidah, tiada engkarkan dia, jangan engkar. Sembahyang, puasa, zakat, haji, jangan engkar, dan tiada ditolakkan dengan dia, jangan ditolak. Jangan dinafikan dia. Siapa-siapa tolak, nafi, kafir. Murtad. Na'udzubillah. Yang ni umum pelajaran Islam. Begitu juga bab akidah. Ada yang common sense, common knowledge. Pengetahuan Islam. Bab malaikat, bab Nabi, bab Rasul. Kalau sampai dia boleh pelekeh malaikat, pelekeh Rasul, Rasul diperolok-olokkan, dimain-mainkan, dipersenda-sendakan. Syurga dan neraka ni diperolok-olok, pahala-pahala dan dosa pun diperolok-olokkan, Allah Ta'ala pun dipersenda-sendakan. Jaga tu memang keluar daripada ajaran Islam. Pasal apa? Dia termasuk dalam maklum fiddin bidururah. Orang Islam actually dia akan faham dan kenal Allah Ta'ala. Walaupun orang kata apa, sebodoh-bodoh orang Islam dia akan tahu Allah mustahil bertempat, Allah Ta'ala mustahil di aras. Satu kalau orang duk itikad Allah di aras ni sebenarnya masalah besar kan. Pasal dia common knowledge tu kalau ikut. Kadang pelarian pun tak ada tempat tinggal. Allah Ta'ala berhajat pada tempat tinggal. Pelarian pun dia tak ada tempat duduk khas. Sikitlah dengan bahasa gitu kan. Benda ni tak faham. Nak bahas dia panjang satu-satu tu. Tapi nak kata Allah. Common sense lah. Allah dia buat makhluk. Apa pula dia hajat pada makhluk dia? It's simple. Common sense. Tapi yang tu orang PhD pun tak faham. Ada Maulana pun tak faham. Bayang. Allah. Risau kita kan. Kalau Maulana pun tak faham, yang Maulana ni lagi tak faham. Dia ramai yang masuk parit, masuk gaung. Habis kan? Sesat larat, sesat barat habis. Bab tu. Ramai pula pengikut. Risau kita. Orang yang tak faham tu, dia rasa dia hero lah, kata dia. Kami berjuang kat akidah salah. Pada dia tu salah. Ada hal salah. Panjang cerita tu. Pejabat agama pun macam tadi lah. Aduh. Kena PDRM pula sibuk. Maksud dia, yang ni menggugat keselamatan negara. Pasal apa? Mengancam. Pasal apa? Ada pahaman-pahaman ISIS. Mengajak keganasan. Menghalalkan darah umat Islam boleh dibunuh. PDRM pula. Sensitif lah tu. Pejabat agama menuhin tak tahu. Ni masalah juga ni. Itu pejabat agama pun ramai punya geng-geng hak tu. Badat lah. Tu geng. Ya. Na'udzubillah, dah tak belara kita. Kalau katalah pejabat agama sivil macam tu pun,
Saya sebut umum tu kan. Jawab umum mana tak tahulah. Syawil macam tu pun. Kita mesti duduk di bawah naungan ulama, tutup guru yang nama warasatul anbiya. Wajib atas kita, fardu ain atas kita pergi belajar mana dia akidah betul, pasal di situ ada istilah syai' ma'lum fid din bid darurah. Kalau nisbah ajaran sesat, saya nak sebut. Sesat sama sesat barat ni namanya tu. Orang mengaku jadi nabi pun ada, Melayu ni. Yang mengaku jadi Tuhan Harun pun ada. Yang mengaku dia mati dulu, dia duduk alam mana, sekarang dia jadi wakil daripada langit, turun. Nama Ayapan daripada Ayapan tu. Tu pun ramai orang percaya. Yang tak percaya tu ustaz dan ustazah balik mengaji Mesir. Macam tu Ada orang ikut. Ada orang ikut. Kenapa sampai macam tu? Salah tu. Zaman sekarang ni kalau buat akidah ni, ya Allah, risaunya yang tengok. Salah. Cuma kat kita ni, kita diajar, tambah pula kita tak ada kuasa, bukan jadi hakim, bukan jadi qadi, bukan pejabat agama. Kita boleh sebut, bagi general knowledge macam ni lah, ni salah, ni tak betul dalam Islam, ni keluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita sebut gitu je lah. Kita label-labelkan kafir, dia marah lagi. Terus kita sebut 4-0, 10-0, tu pun melatah dia. Kita kata kufur tanpa sedar, sebut macam tu je pun, melatah ni. Jadi jangan ditolak, jangan diingkar benda-benda yang maklum fiddin bil darurah ni. Seperti contoh dia, dia bagi contoh ni semua rukun Islam, sembahyang, puasa dan lain-lainnya, zakat, haji. Dan jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun. Jadi dia kena mengaku dengan lidah, sekalipun dia tak buat. Tapi mengaku, jangan silap pergi nafi dan bangkang dia. Kalau tanya, sembahyang wajib tak? Wajib. Pasal apa tak sembahyang? Sibuk. Jumaat pasal apa tak pergi? COVID-19. Uzur syar'i kata dia. Uzur syar'i. Yang main haid ke? Batuk. Cari je alasan. Selama je. Buat muka sardin kering ni. Tak pernah rasa bersalah dia pun. Awak ni bawa jam berapa? Saya panggil peguam saya. Lawan dengan peguam. Wajib lah main Jumaat. Siapa kata tak wajib? Tapi pasal apa tak sembahyang? Ikut aku lah. Selamba je. Gua ajar gitu. Selagi dia masih mengaku wajib, masih Islam. Walaupun gua ajar macam tu. Walaupun biadab macam tu. Jangan nafi, jangan tolak. Kalau dia kata, sembahyang wajib, sembahyang Jumaat ni, sunat. Tu out of order lah. Benda fardu kata sunat. Riba ni apa hukum? Halal. Ya tu. Loan ni tak apa? Tak apa, boleh. Sekali tak apa, jangan banyak kali. Jaga tu. Bahaya tu. Yang ni bab-bab ni pun, zaman sekarang, risau kita tengok kan. Pasal banyak-banyak fatwa model-model ni, Allah. Risau, saya kata risau. Pasal ada yang benda-benda disebut tu, mengikut definisi disebut oleh ulama, yang ni benda yang maklum fiddin bid darurah, mereka boleh kata halal riba. Cuma dia tak sebutlah halal riba, dia tak sebut. Kata dia loan, bank, boleh kita ambil sekali. Lepas tu tak boleh dah. Dia boleh sebut selama macam tu kan. So, kita dengar, boleh. Ramai kan yang cakap macam tu. Nisbah dia tu buat loan macam-macam, tapi dia kata haram, tak dapat. Elak. Ya Allah, ampunkanlah aku. Macam mana buat lah. Tak terlajuk lah. Astagfirullah. Itu je lah. Tapi, yang salah tetap dengan aku salah. Itu tak apa masih Islam ni. Status quo Islam tu masih ada ni. Pasal dia masih mengaku yang salah ialah salah. Satu saya ngaji, tutup guru duk pesan dulu, kata dia, jaga sangat dalam bab dosa ni macam apa? Dosa, kalau kita buat dosa, kita mengaku dosa, kita mengaku berdosa dan mengiktiraf dosa adalah dosa. Kita nama pendosa lah. Nama asi. Orang derhaka dengan Allah Ta'ala. Maksiat, fasik. Tapi kalau dosa, siapa buat dosa, dia menghalalkan dosa. Yang ni keluar daripada ajaran Islam. Takut sangat dengar tu kan. Dia mencuri. Lepas tu, kata apa? Bukan curi ni bukan haram ke? Haram tu kalau kena tangkap, aku tak kena tangkap. Ni dah rezeki aku. Halal. Dia cari jalan untuk dia nak bagi halal perbuatan dia tu. Menghalalkan benda yang haram, tapi murtad, keluar daripada ajaran Islam. Na'udzubillah.
Risau sangat babak dosa ni. Hatta Rasulullah dalam isyarat kata dia, kadal faqru an yakfura. Kama qala. Bab fakir ni, kadal faqru an yakfura. Bab kefakiran ni, miskin ni, hampir-hampir boleh jadi bawa pada kufur. Antara syarah ulama tak mana. Dia fakir, susah, miskin. Lepas tu terpaksa merempat. Antaranya terpaksa mencuri, buat kezaliman yang lain, merompak apa sebagainya. Dan dia menghalalkan perbuatan haram ni tu. Hampir-hampir boleh jadi kafir. Bila dia halalkan perbuatan yang dia buat salah tu. Satu kita pernah dengar satu ketika dululah masyhur. Kat 10 tahun juga rasanya. Isu-isu tu apa dia? Mana ibu-ibu tambah ibu-ibu tunggal yang tidak ada pendapatan boleh menjual maruah dia untuk menyara hidup. Yang cakap tu Menteri Agama masa tu. PhD, pensyarah. Salah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Bahagian ilmu wahyu. Tak payah sebut nama. Tuan gelak tu, tuan boleh ingat kot kan. Recall balik. Ada dulu. Allah. Orang perempuan sembahyang Jumaat, jadi imam sembahyang Jumaat, baca khutbah di gereja. Tu pensyarah Universiti Islam Antarabangsa juga tu. Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa juga. Tu. Nabi, kalau kata Nabi ada sekarang, Nabi bukan letak jawatan. Pensyarah juga tu. Pensyarah kan? Tu. Pensyarah tu. UAE juga tu. UAE ni apa ni? Mula saya ke unta lah apa lagi. Sama-sama lah budak tu. Marah dia pun. Entah ada pelajar UAE pun ni. Saya pun baru ni ada budak mau balik. Budak UAE kan. Dia cuti semester. Dia nak masuk balik ni. Tapi nak kena COVID ni, kata nak sekat balik, tak boleh panggil balik. Ada new intake apa tak boleh masuk. Duduk banyak minggu lah dia duduk kan. Budak UAE. Tapi budak bagus. Budak mengaji. Allah. Yang tu yang mengaji lah. Yang kita cerita ni tak mengaji ni. Haru ni. Tapi yang pelik, pensyarah merapu. Anak murid pula elok. Nampak? Muncul lah ada orang macam ni. Kalau pensyarah merapu, anak murid semua merapu. Allah Allah. Baik tu siapa nama Universiti Islam lah. Universiti Perosak Islam pun kata. Fuh. Kasar kan ayat-ayat ni. Lagi dia mau potong video ni kata dia, tengok ustaz ni. Na'udzubillah. Tahulah kata apa. Sebut je lah apa. Baik, jadi orang ni kata dia, jangan syarat dia mesti mengaku lidah, jangan dia engkar. Dan walaupun dia tak kerjakan dia, tapi dia kena mengaku. Seperti wajib sembahyang, puasa dan lain-lainnya. Jikalau dia tak buat sekalipun, seperti tiada pernah sembahyang seumur hidup, tiada pernah puasa seumur hidup, lagi makan babi. Babi ni makan. Lagi makan babi, minum arak, berzina pula tu. Ulang alik betul ni tak tahu lah kan. Tabik ni tak boleh masuk. Pergi lah ayat contoh itu kan. Orang tak faham betul-betul mana, diam. Dan bunuh orang. Bahkan bunuh diri sendiri pula. Dia tahu, panggil tu, tergantung kipas. 3 hari tak keluar rumah. Busuk dah rumahnya. Baru tahu. Rumahnya mapuh lah dalam rumah. Gantung diri. Sekali pun gantung diri. Islam lah dia. Masih Islam. Bila ni? Selama-lama tiada buat perkara yang jadi murtad. Sama ada perkataan atau perbuatan. Yang kita hukum dalam akhirat tu. Tak pernah sebut benda-benda perkataan boleh jadi murtad. Tak pernah buat benda-benda perbuatan boleh jadi murtad. Pergi sembah, masuk pergi tokong, sembah kat tokong, sembah tokong. Tu sujud kat tokong tu memang jelas. Tu. Ataupun perkataan-perkataan dia menafikan hukum-hukum syarak. Kata yang halal tu haram, yang haram tu halal. Ataupun rukun-rukun Islam memperolok Nabi Rasul, menafikan benda-benda yang wajib dalam syarak. Atau seumpama yang sekali lalu kita sebut tadi, yang tu khas kena bagi mengaji, apa dia yang dipanggil senarai-senarai perkara yang dipanggil benda-benda boleh jadi murtad dengan sebab perkataan atau perbuatan. Adapun yang jadi murtad dengan sebab i'tiqad, itu bukan urusan kita. Kita nahkum bil zawahir, Allahu yatawalla sarair. Kita ukur dengan zahir, Allah dia perintah bab-bab batin ni. Kalau atas nama masih Islam, status quo dia masih kekal. Orang ni kata dia masih Islam, cuma dia Islam yang fasik, berdosa besar. Dia asi, nama berdosa. Atas status dia masih Islam.
Satu orang tak sembahyang, merempit apa semua, dia nak bunuh diri apa semua ni, mati macam mana? Walaupun mati tengah minum arak, mati tengah zina, mati tengah apa buat benda haram ni, macam mana? Mandikan dia, kapankan dia, kemudian dia dalam perkara Islam. Doa untuk dia, Allah maghfirlahu warhamhu. Ya. Kalau nak sebut isu sikit, sekalipun yang bunuh diri, pasal ada nak sebut perhatian tu, ada dalam masyarakat kita, dia faham siapa bunuh diri tak boleh tanam perkara Islam. Ada. Dia kata nak tanam pun kena luar pagar. Ya tak? Kaedah kita walaupun bunuh diri, tanam dalam pagar, tanah perkara Islam. Bukan luar pagar, dalam pagar. Dalam pagar. Bukan nak menyokong dia, tapi status quo yang telah dibahas oleh ulama. Walaupun dia tak pernah sembahyang apa-apa, itu satu hal. Masih hukum Islam. Tak mustahil dengan rahmat Allah Ta'ala, dia adalah sebenarnya memang ahli syurga lagi. Tapi kena seksa berapa tahun dalam neraka, yang tanya saya lah. Tapi di atas status quo yang kita nahkum bil zawahir, masih Islam. Masih Islam. Dengan kait itulah, selama-lama tak ada perkara yang dari segi perbuatan ataupun perkataan yang boleh menyebabkan dia keluar daripada ajaran Islam. Na'udzubillah. Baik. Jadi yang inilah status quo zahir yang sekurang-kurang untuk faham Islam. Dan nanti dia akan bicara soal berapa rukun Islam. Yang ni insya-Allah kita bicara lanjut nanti, rukun Islam. Dan tu rukun Islam dah ada syarat sah Islam. Rukun Islam 5, syarat sah Islam apa dia? Iman. Kita tengok macam mana nak jalin dengan antara Islam iman ni, perkaitan ni macam mana. InsyaAllah kamu akan datang lah. Hanya umur. Kalau ada, tak ada sekatan PKP apa. Kalau kata Hulu Perak pun tengok ada kes, bukan kata kuning, merah tu macam mana? Melopor lah kita, zikir lah banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, selawat lah banyak atas Nabi, taubat lah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, beri kita pelepasan daripada bencana-bencana macam ni. Khasnya bencana akidah itu besar sekali. Dan di pertemuan kita dengan tutup guru dan ulama yang mereka ni boleh tunjuk kita jalan sunnah, jalan macam mana nak tauhid Allah Ta'ala, boleh cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidup zahir batin kita sebagai orang Islam, insya-Allah. Soalan kalau ada kita itu. Boleh. Soalan. Bismillah ya. Kalau ikut kita kata dengan apa yang dicakap, ada kumpulan-kumpulan yang telah pergi jumpa dia, suruh dia taubat pun dia tak pernah tarik pernyataan dia tentang kata kita hanya pakai Quran, tak mau hadis. Atas kita macam mana Tutup Guru sebut keluar. Cuma kita boleh sebut atas istilahnya ikhbarul hukmi. Kita tak boleh ilzam, kita tak boleh orang nak mandi mayat, kita tak boleh, kau tak boleh mandi mayat tu, siapa? Ni dah keluar pada ajaran Islam. Kita tak boleh bagi hukumnya tu, pasal kita bukan hakim. Kita bukan pejabat agama. Sepatutnya yang kena ambil menyelesai, yang orang ada authority lah kan. Pasal benda tu, orang kata apa? Bukan benda tersulit. Orang kata apa? Bukan benda yang benda rumit yang tersorok. Orang tak tahu. Tak tahu bahkan ada nama persatuan dia kan. Jamaah Al-Quran Malaysia, JAM. Pertubuhan yang didaftar di bawah ROS kan. Sebagai pertubuhan yang bukan politik. Pertubuhan berdaftar. Jamaah Al-Quran Malaysia yang menolak hadis, anti hadis. Bayang no, berdaftar lulus ROS tu. Itu satu hal lah. Pasal kita pun negara sekular pun ni, satu hal. Tapi macam mana pun, pejabat agama kena buat keputusan atas siapa dia ni. Kalau tidak, masyarakat duk melenggung itu lah. Saya tak tahu kenapa tak dibuat keputusan apa-apa. Buat majlis fatwa kebangsaan, bersidang apa kan. Sidang tergempar ke apa ke. Tambah ada telefon lah ni ke, live apa ada kan. Kumpul-kumpul semua mufti ke apa, pejabat agama, majlis agama Islam. Bersidang tu, live je kan. Nikah online pun dia boleh buat live macam tu, takkan yang ni benda besar dan untuk umat ni tak boleh dibincang. Patutnya bagi keputusan lah. Bagi macam ni, tak boleh ditanam dalam perkumpulan Islam. Semua kena ambil pengajaran. Dan sepatutnya, pejabat agama lah kena ambil tindakan. Sepatutnya, pertubuhan ni, walaupun diluluskan oleh lembaga, pertubuhan, pendaftaran apa, Malaysia ROS apa tu, dia naklah dibatal dan dimansuhkan macam apa, kerana dia bercanggah dengan peraturan
Malaysia sebagai dalam perlembagaan agama rasmi adalah agama Islam, yang ni mereka adalah orang Islam, yang ni boleh terkeluar daripada Islam, macam ni. Ni ada. Sebab kita punya perundangan dalam bab agama ni terlalu lemah. Struktur kita pengurusan pentadbiran dalam bab agama ni, dah ambil tindakan dalam bab agama ni terlalu dhaif. Kalau minta lindunglah, ngajilah elok-elok, belajarlah apa yang sepatutnya kena belajar. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada kejahatan keadaan yang ada zaman macam ni. Lepas saya jawab soalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika badana bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.